Ustazah, Ya, yang tajuk mata pelajaran tu agama pilihan agama tajuk mata pelajaran. Ha. Ya ke tajuk mata pelajaran tu agama? Sekejap Ustazah tengok. Ustazah pun dah lupa. Tarik tajuk mata pelajaran. Tajuk awak belajar hari ni, kita akan belajar bidang akidah. Akidah, tajuk akidah kita memang dah makruf, dah maklum. Kita belajar pendidikan Islam. Kalau dengan Ustazah Anan tak belajar bahasa Cina. So tajuk hari ni kita nak belajar adalah tajuk akidah. Okay? Jangan salah tajuk. Orang ni kadang-kadang. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita mulakan pelajaran kita pada petang yang berbahagia ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baiklah anak-anak yang Ustazah kasihi sekalian. Hari ini kita akan belajar satu tajuk yang macam mana Ustazah cakap tadi. Satu tajuk yang sangat menarik di mana tajuk ini anda akan belajar tingkatan 4 nanti. Dia akan belajar dengan lebih mendalam tajuk ini pada tingkatan 4. Okey. Dan anak-anak kena tahu bahawa tajuk hari ini baru pengenalan sahaja. Jadi nanti tingkatan 4 kita akan belajar lebih lanjut. Apakah tajuknya? Okey. Kita tengok pada paparan ni. Nampak tak? Tolong beri respon kan nanti Ustazah syok sendiri seorang-seorang dia ni. Nampak tajuk ni? Nampak. Apakah Nampak, tajuknya? Apakah tajuknya? Bidang akidah. Bidang akidah. Tak tahu lagi kan tajuk apa. Okey, sebelum Ustazah bagi tahu apa tajuk subtopik untuk tajuk bidang akidah ni, kita tengok dulu video ni. Ustazah tak pastilah macam mana keadaan video ni dekat rumah kamu. Kalau yang tadi dekat kelas UIAM okey je. Tapi tak apa, jangan risau, jangan bimbang. Ustazah akan rakam kita punya pelajaran hari ni untuk awak tengok balik nanti. Okey. Tengok dulu video ni. Harap dia lancar lah dekat kediaman awak. Okey, sabar. Bersabar. Bila nak masuk sini kena ada iklan. Saat kami membina masjid. Boleh dengar tak tadi? Boleh dengar tak anak-anak? Tak dengar pun. Tak dengar Ustazah. Ada nampak gambar tak? Nampak. Nampak. Gambar nampak tapi tak dengar. Anda memang tak perlu dengar apa-apa. Gambar nampak
Okey. Ini adalah beberapa jenis ajaran yang pernah masuk ke Malaysia, yang pernah berada di Malaysia. Yang pertama ni namanya Al-Arkam. Okey, dia diasaskan oleh seorang pemuda yang bernama Asy'ari. Orang panggil dia Abuya. Abuya ni orang Arab panggil maksudnya ayah. Okey. Dia menubuhkan satu kumpulan yang dinamakan Al-Arkam. Al-Arkam ni kalau kita tengok orang-orangnya semua berjubah, berserban. Mereka ni nampak sangat Islamik. Okay, mereka mempunyai satu ekonomi yang sangat mantap. Kalau tengok tu van dia banyak. Okay, dia berniaga dengan macam-macam produk. Okay, mereka memang pandai berniaga. Okay. Al-Arkam ni juga dia ada satu perkampungan di Sungai Pecala pada masa itu. Okay, kat situ ada perkampungan khas. Kalau saya pernah pergi rombongan. Okay, masa tu kita sekolah menengah agama kan, kami buat rombongan di mana dia ada satu perkampungan Islamik. Pada waktu tu kita rasa dia Islamik lah. Tapi tanpa kita sedari, ada muslihat di sebalik akidah yang mereka amalkan. Sebab kita hari ni belajar tentang akidah kan. Baik, yang kedua ada satu kumpulan anak harimau, Hasan anak harimau. Dia ni menyampaikan ajarannya dekat Kelantan, Tanah Merah. Dia asalnya seorang guru silat. Asalnya dia seorang guru silat. Bila dia dah makin tua, Hasan ni dia kononnya dia nak mendalami agama lah. Ustazah punya line pun problem. Bila nak mendalami agama tapi dengan cara dia sendiri. Bila dengan cara dia sendiri, dia mulalah bawa kefahaman-kefahaman yang pelik-pelik tapi dia still ada pengikut. Mereka mengamalkan zikir yang kuat-kuat, beruzlah tu maksudnya berseorang orang bersunyi-sunyian. Memang ada pada zaman Rasulullah, cuma cara mereka ni agak pelik. Okey, tahun 1983 mereka ini difatwakan sebagai ajaran sesat. Tengok, ini antara amalan dia. Tahap apa benda dia buat tutup mata. Yang ketiga, Ayapin. Dia ni orang tua je. Okey, dia ni buta huruf. Tapi dia boleh membuat satu kefahaman yang orang boleh percaya kat dia. Dia kata dia ni adalah wakil Tuhan. Pengikut-pengikut dia anggap dia sebagai Tuhan yang menerima wahyu daripada langit. Mana tak tahu mana dapat wahyu. Ini dia punya perkampungan. Ada teko besar. Ada wakaf-wakaf. Mereka mengerjakan haji dekat wakaf ni. Dia kelilingi je. Dia kata sudah menyamai dengan mengerjakan haji. Okey. Artis-artis pun ada pada waktu itu. Kecoh diperkatakan artis yang mengikut ajaran Ayah Pin ni. Tapi akhirnya mereka pun dah disahkan sesat. Dan dia pula tak rasa diri dia sesat. Sebab dia kata tahun 98 dia dah keluar Islam. Okay. Bila nak ditangkap dia larikan diri. Tapi dah meninggal pada tahun 2016 sebab sakit tua. Ni Ayah Pin punya ajaran. Yang keempat ada satu nama ajaran Muhammad Matahari. Ajaran ni juga dikenali sebagai agama Taslim. Okey. Yang diasaskan oleh Muhammad Syafi'i atau dikenali sebagai Muhammad Matahari. Kenapa dia digelar sebagai Muhammad Matahari? Sebab dia dikatakan dapat menentukan dengan tepat masa matahari terbit dan terbenam. Itu kelebihan yang Allah bagi pada dia tapi dia gunakan dengan cara yang salah. Dia mengaku Islam. Dan mereka tak pernah keluar dari Islam tapi mereka percaya pada benda-benda yang pelik. Okay. Muhammad Matahari ni dia kata dia ni khalifah yang Allah lantik dia. Okay. Golongan, geng-geng Muhammad Matahari ni mereka solat hanya dengan niat. Okay.
Jadi dia tak semayang macam kita. Orang-orang siapa yang ikut jadi pengikut Muhammad Matahari ni, dia semayang dengan niat sahaja. Okay, dan mereka pula semayang dekat masjid sendiri. Dia tak campur dengan orang-orang kebanyakan macam kita. Sebab pada mereka, kita ni tidak satu martabat dengan dia. Sebab mereka juga semayang bukan menghadap kiblat, menghadap matahari. Dia kerjakan haji dekat Pulau Pinang. Kita pergi haji kat Mekah. Mereka pergi dekat Pulau Pinang je. Adalah replika Kaabah. Dia buat kerja haji dengan cara dia sendiri. Sekarang dah tak ada dah ajaran tu. Yang kelima, Church of God. Bermula tahun 1964 di Korea Selatan. Ini saya. Dia juga dikenali sebagai World Mission Society Church of God. God pula. Pengasasnya benar Ah Sang Hong. Okay, ini pengasas dia. Dia bawa ajaran dan juga satu kefahaman kepada di Malaysia di mana konon-kononnya dia mengembalikan ajaran Kristian yang asli, yang tulen. Sebab kita semua maklum bahawa agama Kristian itu adalah agama yang sudah sesat. Okay, selepas kitab Injil diselewengkan. Tapi mereka kata mereka ni adalah pembawa, masih lagi adalah baki-baki ajaran Kristian yang suci, yang tidak sesat. Dia mula di Kuza, dia pergi dekat universiti ni, di Terengganu Dia menghasut student-student di Uniza ni, di Kuza pada waktu itu. Okay, ramailah student dekat sini yang terpengaruh. Okay, tetapi alhamdulillah dapat diselamatkan dan ajaran itu pun telah lenyap. Okay, apa pendapat anda? Takut tak? Itu mungkin masa berlakunya ajaran-ajaran sesat tu mungkin awak tak lahir lagi kot. Tak, Ustazah pun masa tu masih di sekolah menengah, di bangku sekolah. Jadi anak-anak, tanpa akidah yang kuat, tanpa akidah yang mantap, kita akan senang aja terpesong. Sebab fitrah manusia ni dia nakkan kebaikan, dia mencari kebaikan. Cuma kalau kita salah cari, kita akan berjumpa dengan golongan-golongan yang sesat lagi menyesatkan. So, ini adalah tajuk yang akan kita belajar, pelajaran 14. Tajuknya ialah Akidah Islam. Apa tajuknya? Akidah Islam. Apa tajuknya? Akidah Islam. Yes, Akidah Islam. Dalam pelajaran hari ini, standard kandungan yang Ustazah gunakan pada 3.2 dan standard pembelajaran pada 3.21, 3.22, 3.23, 3.24 dan juga 3.25. Alamak, ada orang nak masuk ke? Sekejap. Ada orang masuk ke tadi? Okey. Bagi tahu Ustazah kalau ada orang yang nak masuk sebab Ustazah. Ada Ustazah. Ya. Tapi dah masuk kan? Dia cakap dia tak boleh masuk. Alamak, suruh dia masuk balik sebab Ustazah tengah mengajar. Jadi Ustazah tak nampak siapa yang nak masuk. Okay. Siapakah orangnya? Zaim. Suruh Zaim masuk balik. Beri salam. Okay. Assalamualaikum. Lambat datang kelas. Kita dah nak mula dah. So kalau nak pakai akaun lain boleh, tapi kena masuk cepat-cepat lah supaya Ustazah boleh admin, okay? Nak senang masuk yang MOE. Mana si Zain ni? Okay, hari ni kita nak belajar tentang ajaran akidah Islam. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah Ustazah nak bila habis saja belajar tajuk ni, anak-anak semua tahu apa maksud akidah. Tu first. Yang kedua, Ustazah nak Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, selamat datang Zaim. Lewat masuk. Dah solat? Zaim? Apa khabar? Zaim dah pakai baju raya dah dekat gambar profil dia. Okey,
So, kita akan belajar tajuk ni dengan objektifnya yang kedua. Kalau nampak tak? Ustazah pergi balik dekat ni, dekat slide. Nampak Okey, dalam tajuk ni kita juga Ustazah nak anak-anak lepas belajar tajuk ni boleh beza antara akidah yang salah dan juga akidah yang betul berdasarkan tayangan video sebentar tadi. Tadi nampak tak bagaimanakah kesesatannya ajaran mereka? Mereka tu semua Islam bukan mereka orang Kristian, bukan orang India, bukan orang Cina, bukan orang kafir. Mereka itu adalah penganut agama Islam tetapi yang telah terpesong akidahnya disebabkan oleh pengaruh-pengaruh yang tidak sihat, dan pengaruh itu asal memang tidak lain tidak bukan berasal daripada hasutan syaitan, nakkan pangkat, nakkan nama, nakkan kuasa, jadi sampai mereka sanggup buat satu perkumpulan sendiri yang menyalahi akidah Islam. Baik, objektif yang ketiga untuk pelajaran hari ini. Anak-anak mesti dapat menjawab soalan kefahaman dengan skor sekurang-kurangnya 6/12. Nanti Ustazah akan bagi 6 soalan. Okey, 1 soalan 2 markah. Jadi kena skor markah tu. Okey. Seterusnya kita nak masuk tajuk akidah. Boleh bersama-sama Ustazah nampak slide ni? Tolong respon, nampak tak slide ni? Sebab Ustazah dah tak nampak anak-anak ni. Nampak. Okey, alhamdulillah. Thank you for the response. Okey, maksud akidah dari segi bahasa, ikatan ataupun simpulan. Dari segi istilah pula, akidah bermaksud keyakinan dan keimanan yang mantap terhadap rukun iman dan perkara-perkara lain. Jadi sebagai seorang Islam, kita kena percaya, yakin dan beriman pada rukun iman. Apa rukun iman? Apa rukun iman yang pertama? Percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, percaya kepada Nabi dan Rasul. Ketiga, Malaikat. Yang keempat, percaya Kitab. pada kitab. Yang kelima, percaya pada Hari kiamat. Dan yang keenam ialah percaya kepada Qada dan qadar. qadar. Baik, dalam rukun-rukun iman ni, dalam 6 elemen rukun iman yang kita belajar ni, ada pula perkara-perkara gaib. Kita tak pernah nampak. Perkara gaib adalah perkara-perkara yang kita tak pernah nampak. Contoh, kita tak pernah nampak Nabi dan juga Rasul, tapi kita cuma tahu dari aspek penceritaan, diceritakan dalam Al-Quran, diceritakan dalam kitab-kitab. Tapi sebagai orang yang beriman, orang Islam yang beriman, kita kena percaya adanya Nabi dan Rasul yang membawa kepada kebenaran itu. Percaya pada perkara-perkara gaib, kita kena percaya adanya syurga, adanya neraka, adanya kejadian makhluk-makhluk Allah seperti jin dan juga syaitan. Jadi kalau kita betul-betul orang Islam yang asli, yang tulen, kita kena percaya pada perkara-perkara gaib. Tapi bukan dalam keadaan yang terpesong. Dalam keadaan yang beriman. Kita percaya bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan sesuatu, dan walaupun dia dalam belum dinampakkan kepada kita. Okey. Sumber akidah kita ada 2 sahaja, iaitu Al-Quran dan juga hadis. Mesti dua-dua, tak boleh salah satu sahaja sebab terdapat golongan anti hadis. Orang-orang anti hadis ni yang terpesong dia punya akidahnya, mereka hanya percaya pada Quran sahaja. Sebab kata mereka, Al-Quran kan daripada Allah. Buat apa kita nak percaya hadis? Itu dia punya kepala pemikiran. Okey, kalau kita percaya hadis, dia kata nanti seolah-olah menyatakan bahawa Al-Quran tidak lengkap. Bukan begitu sebenarnya. Hadis ini adalah menyokong apa yang ada di dalam Al-Quran. Malah Al-Quran dan hadis itu sebenarnya dia melengkapi. Kalau ada orang-orang yang cakap dengan anak-anak bahawa kita hidup ni dengan Quran aje lah babe. Buat apa nak hadis-hadis? Sebenarnya apa yang kau faham selama ni salah. Kalau ada yang cakap macam tu, sebenarnya dia yang salah. Faham? Okey. Baik, nama lain bagi ilmu akidah. Kena faham ni masukkan. Kita selain daripada akidah, ada juga dinamakan ilmu tauhid. Kita belajar kat sekolah agama kan, pelajaran tauhid. Okay, ada orang menggelarkan dengan ilmu kalam. Nama lain bagi ilmu akidah adalah
ilmu kalam dan juga ilmu ma'rifah. Ilmu ma'rifah tu maksudnya mengenali. Mengenali apa? Mengenali Tuhan, mengenali Rasul dan juga apa-apa yang berkaitan dengan Nabi dan juga Rasul dan juga apa yang dibawa oleh Nabi dan juga Rasul. Okey. Dalam buku teks ada satu kunci ilmu, terdapat banyak ajaran salah di negara ini yang telah diwartakan sebagai ajaran sesat. Antaranya termasuklah ajaran taslim yang Muhammad Matahari tadi tu kan, yang disemayang pakai niat aja. Kalau tak ya, sebab cara mereka ni menghasut kita ni memang sangat halus. Dia cakap baik-baik dengan awak, wahai anakku, kita ni Islam ni tidak menyusahkan manusia. Sebenarnya semayang tu pakai niat aja. Dekat Quran pun Allah tak cakap pun semayang tu kena ada rukuk, ada sujud. Semayang pakai niat, insya-Allah Allah terima. Awak pula seronok kan nak semayang apa? Nak mudah. Kita kadang nak ambil mudah kan. Kita pun ikut. Jadi ini antara contoh cara mereka kadang-kadang menghasut orang ramai dengan ayat-ayat manis, ayat-ayat yang menyeronokkan tapi ada bau-bau Islam. Tapi hakikatnya dia adalah sesuatu yang menyesatkan. Ajaran taslim, ajaran Qadiani ini anak-anak akan belajar pada tingkatan 4 nanti. Apa dia punya ciri-cirinya, sekarang tak payah belajar lah. Anak cuma tahu nama-nama dia, taslim, Qadiani. Ada golongan anti hadis yang Ustazah cakap tadi kan. Orang-orang yang pegang cuma pada Quran je, dia tak nak hadis, dia tolak hadis. Itu golongan anti hadis juga antara mereka yang sesat. Ajaran Milah binti Ibrahim, agaknya nama pengasas dia Milah kot. Jadi dia bagilah nama kumpulan tu kumpulan Milah Ibrahim. Dan juga Syiah. Kalau tengok kat sini Ustazah dapat gambar ni, Syiah cara mereka semayang, ada lubang. Tak tahulah apa benda simboliknya. Adakah mereka, saya pun tak tahu apa benda simbolik mereka semayang dekat tempat macam ni. Sedangkan kita dalam Islam, awak pernah ke belajar subjek fiqah semayang mesti berada di dalam lubang seolah-olah berada di liang lahat ke apa? Pernah? Tak ada kan? Kalau ada orang yang ajar benda-benda yang pelik-pelik macam ni, kena siasat, kena tengok betul-betul supaya kita tidak terpesong sama. Ni wajah Ayah Pin ni. Dia kata dia wakil kerajaan langit. Sebenarnya mereka yang menjadi ketua ataupun pelopor kepada ajaran-ajaran sesat ni, mereka mendapat wahyu. Padahal itu sebenarnya adalah bisikan syaitan. Kalau orang yang mengaku diri dia rasul ni, ada pernah satu waktu nama dia Kaha, ajaran Kaha ni, dia mengaku diri dia rasul orang Melayu anak-anak. Rasul kita kan Nabi Muhammad aja yang kita belajar, tapi dia boleh buat orang percaya kat dia bahawa dia adalah rasul orang Melayu yang Allah utuskan. Dia kata dalam surah Yasin ni terjemahannya sekian. Kat situ Allah bagi tahu bahawa dia adalah rasul tersebut, rasul orang Melayu. Kalau Nabi Muhammad dia kata tu rasul untuk orang Arab. Jadi orang Melayu dia kena ada satu rasul dan saya adalah rasulnya. Yang dia cakap, saya pernah tengoklah video dia. Okey. Jadi macam-macam lah benda-benda pelik. So kesimpulannya, kalau ada apa-apa yang berkaitan dengan Islam yang agak pelik, yang luar daripada kefahaman yang anda belajar, kena rujuk dengan orang yang lebih arif. Supaya apa yang anda dapat tu tidak terpesong dan boleh ditapis. Okey? Sebab kita tengoklah tadi orang-orang Arkam tu berserban, berjubah, dan kita pun berserban, berjubah. Jadi kadang-kadang susah nak bezakan mana yang betul dan juga mana yang sesat. Ada soalan setakat ni? Ada soalan? Tak ada. Okay. Tak ada. Jadi untuk mengelakkan daripada perkara-perkara yang tidak elok supaya akidah kita terpelihara, ini antara doa yang boleh kita amalkan supaya tetap iman. Okay, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini antara doa yang boleh kita baca. Dia adalah ayat Quran. Tapi kita jadikan dia doa. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau pesongkan hati kami setelah engkau memberikan petunjuk kepada kami dan kurniakanlah kepada kami limpahan rahmat dari sisimu. Sesungguhnya engkau jugalah yang maha pemberi kurnia. Sedap tak makna dia?
Supaya Allah jaga kita punya hati ni supaya kita tak terpesong dan terpengaruh dengan perkara-perkara yang tidak elok. Baik, apakah perbezaan antara akidah benar dan juga akidah yang salah? Pertama, percaya kepada kewujudan dan keesaan Allah dan kekuasaan Allah. Ini akidah kita yang sebenar. Kita percaya Allah itu yakni tunggal. Kita tahu Allah itu ada dan Allah itu maha berkuasa. Tapi akidah yang salah, mereka menafikan. Mereka kata Allah itu bukan mereka kata Allah itu ada dua, malah banyak. Itu akidah yang salah. Yang kedua daripada aspek sumber. Kalau akidah yang betul, kita mengamalkan kepercayaan berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Dua sumber utama yang kita perlu percaya itu Al-Quran dan Sunnah. Tetapi untuk akidah yang salah, mereka mengamalkan kepercayaan bertentangan dengan apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Kalau dalam Al-Quran kata, la taqrabu zina, janganlah engkau menghampiri zina. Tapi mereka menghampiri zina. Islam larang minum arak, dia nak minum arak. Jadi apa benda perkara-perkara yang bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah itu dianggap menyeleweng. Kalau kita ikut, maka dia boleh merosakkan akidah umat Islam. Yang ketiga, mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. La ilaha illallah, kalimah itu perlu kita jaga sentiasa. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu ayat tauhid. Allah itu tidak diberanak dan tidak diberanakkan. Allah itu yakni tunggal. Tapi kalau akidah yang salah, dia mensyirikkan Allah, menduakan Allah. Dia kata Allah itu banyak. Dia sembah pula benda lain selain daripada Allah. Ada yang sembah pokok, ada yang sembah kubur, ada yang puja itu, puja ini selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu semua adalah perkara-perkara syirik. Yang keempat ialah dari aspek amalan. Kalau orang yang Islam sebenar, mukmin sebenar, yang akidahnya benar, mereka melakukan amalan ataupun apa-apa benda-benda yang berkaitan dengan kebudayaan, adat istiadat yang selari dengan akidah Islam. Mereka tidak memesongkan. Kalau benda tu contohnya, kalau mereka berkahwin, perkahwinannya ada adat, still kita ada adat. Kita pakai baju cantik-cantik. Tapi kita tidak sampai melanggar syariat. Tetapi kalau orang yang akidahnya salah, mereka melakukan amalan, upacara dan juga adat istiadat yang bertentangan dengan Islam. Ada perkahwinan, lepas tu ada pula penyembahan dan juga pemujaan contohnya. Dibuat pula sampingan macam tu. Ada pula kalau dulu, kalau kat Johor kita kan terkenal dengan kuda kepang kan. Kuda kepang tu pula ada pula dia seru-seru roh orang matilah apa kan. Sampai orang tu kena sampuk. Sampai kadang-kadang orang tu orang yang menari tu berjoget tu dah jadi macam kuda, dia ragut-ragut rumput. Nauzubillah min zalik. Itu adat kita. Jadi adat itu bila dipesongkan maka dia akan merosakkan akidah umat Islam. Okey, apa kepentingan akidah dalam kehidupan manusia? Kenapa pentingnya akidah? Sebab akidah ini menjadi sebab dan tujuan manusia diciptakan. Ni poin pertama. Okey, kita ni dilahirkan dengan satu akidah. Akidah Islam. Sebagai orang Islam. Sebab kita adalah merupakan umat Nabi Muhammad. Okey, itu tujuan kita diciptakan. Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan manusia tu liya'budun, untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, benteng daripada perkara khurafat dan juga syirik. Kalau akidah kita tak kuat, kita akan senang terpengaruh dengan perkara-perkara khurafat. Khurafat tu perkara-perkara macam mana anak-anak? Perkara-perkara karut. Contohnya percaya kepada tangkal, memuja-muja sungai, letak ayam golek dekat tepi sungai supaya nanti tanamannya subur lah apa kan. Itu antara perkara-perkara khurafat lah, perkara-perkara karut. Pernah dengar tak orang lepas bersalin dia tanam uri, lepas tu dia tanam uri tu kan yang keluar dengan baby tu kan, ada macam daging tu kan. Dia dah basuh-basuh tu dah betul dah, okey lah. Tapi bila dia basuh tu, dia letak straw supaya uri tu boleh bernafas. Tu contoh khurafat yang simple aja. Dan mungkin ada pernah tak dengan perkara-perkara mengarut?
Pernah nampak tak? Kalau baby baru lahir dipakai gelang warna hitam supaya tak kencing malam ataupun supaya baby tu tak kena sawan nangis kata orang kan. Jadi benda tu semua kita perlu ubat dengan doa. Dalam Al-Quran ada ayat-ayat doanya, ada ayat syifa. Tapi kita buat pakai gelang, lepas tu dibaca dengan mentera-mentera yang kita tak ada maksud. Sedangkan dalam Islam kita diajar dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Benteng daripada perkara khurafat yang mengarut dan juga perkara-perkara syirik. Perkara-perkara syirik tu ialah perkara-perkara yang boleh membuatkan kita menduakan Tuhan. Untuk menjadikan kita menyembah selain daripada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau akidah kita kuat, kita faham akidah kita macam mana sebagai orang Islam, insya-Allah kita akan selamat. Okey, dan seterusnya kenapa pentingnya akidah ni? Dia menjadi syarat amalan diterima Allah. Amalan kita akan diterima Allah kalau akidah kita clear. Dan pintu kebahagiaan dunia dan juga akhirat. Dan seterusnya dia berkait pula tunjang kekuatan umat dan negara Islam. Kalau individu tu clear dia punya akidah, insya-Allah dia efek kepada keluarga, dia akan efek kepada masyarakat setempat, efek kepada negara Islam itu sendiri. Jadi akan hiduplah harmoni keluarga kita, harmoni negara kita, harmoni kampung kita dan seterusnya harmonilah agama Islam itu sendiri. Akidah kuat juga dia membentuk jati diri sebagai Muslim sejati. Awak pergi mana-mana pun kalau akidah awak mantap, awak tidak akan mudah terpengaruh pada perkara-perkara yang mengarut. Perkara-perkara pelik yang boleh menyesatkan hidup awak sebagai seorang Islam. Ada soalan? Tak ada. Okey, hujah Islam itu agama yang benar. Okay, Islam itu agama fitrah. Kita dah belajar Islam itu agama fitrah. Agama yang alamiah, syumuliyah. Semua ada belajar kan? Kita dah belajar kan? Islam itu agama yang relevan dan sesuai digunakan sampai akhir zaman. Okay, Islam itu boleh sesuai diamalkan oleh semua lapisan masyarakat, tak kira agama dan juga sesuai diamalkan oleh semua kaum. Betapa unggulnya Islam itu. Islam juga adalah sumber yang sahih sebab kita ada Al-Quran dan juga hadis yang akan membentuk dan juga memandu manusia. Dan yang ketiga, apakah hujah Islam itu agama yang benar? Martabat Islam itu tinggi. Dia tidak ada agama lain yang lebih tinggi daripada agama Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada agama lain yang lebih tinggi daripada agama Islam. Okey, itu tajuk kita hari ini. Dan lepas ni Ustazah nak anak-anak buat latihan. Ustazah bagi dalam Google. Sekejap. Okay. Masih lagi bersama-sama Ustazah? Ya. Okay, good. Okay, lepas ni Ustazah nak bagi awak latihan buat dalam tempoh masa 2 minit 2 minit. Boleh 2 minit. Senang aja soalannya. Petik klik je. Tapi Ustazah nak markah awak sebab untuk PBD tajuk ini. Tapi sebelum Ustazah bagi link ni, faham tak apa yang Ustazah ajar hari ni? Faham. Faham. Kita belajar tentang apa? Akidah. Akidah yang apa? Akidah yang macam mana? Akidah yang benar. Okey. Ustazah tampal dekat bahagian mesej. Anak-anak buat latihan tu sekarang. Dan siapa yang belum menghantar kehadiran, sila hantar. Sebab Ustazah kena submit semua tugasan anda. Okey. Baik. Okey. Isi Boleh? 2 minit? Ada sebab seorang, setiap orang dia boleh isi 1 kali saja. Ustazah, saya tak boleh isi. Kenapa? Entah dia cakap no longer accepting responses.
Oh, awak pernah isi tadi kod. Awak dah isi tadi? Tak. Dia sebab tak apa nanti Ustazah bagi dalam Telegram, awak buat yang dalam Telegram pula. Kalau tak boleh juga bagi tahu Okay. Takut awak ada klik-klik tadi dekat dalam Google Classroom GC tu. Sabrina. Ada soalan tak anak-anakku? Saya pun tak boleh Ustaz. Ya ke? Aduh. Ya, tak sibuk. Mana je Lokman malah buat lepas tu cakap tak boleh. Tak adalah, tak baik kan. Suuzan. Tak apa, nanti Ustazah bagi dalam Telegram juga latihan ni. Tapi kena submit tau sampai sebelum pukul 8. Sebab Ustazah kena hantar report. Sebelum tu boleh Ustazah ambil gambar anda semua. Alah, kenapa korang semua tak buka muka ni? Ustazah seorang-seorang je syok sendiri. Ambil gambar. Nak dah lah. Ustazah ambil lah gambar seorang-seorang dengan gambar kucing lah. Gambar kartun lah. Okay, itu saja untuk hari ini. Sebelum